Saya banyak kali tengok side mirror kiri, side mirror kanan, side mirror atas. Saya tengok. Dan tiba-tiba bila saya tengok side mirror atas, saya nampak kepala, memang ada rambut, dekat belakang kereta saya tu memang dia tengok ikut. Memang tengah terbang waktu tu. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda mesai pengalaman kisah misteri. Okay, sebelum kita mula cerita pada hari ni, kita nak bagi tahu bahawa pada korang yang mana berminat untuk cari duit lebih, duit tepi seperti pelajar atau si rumah, ini adalah platform yang terbaik, iaitu Export Overseas Academy. Ya, yang bestnya Dr. Zul Arifin ni akan ajar kau macam mana nak berniaga dekat eBay ni. Dan korang yang di luar sana yang berminat untuk berniaga dekat eBay ni, korang boleh join kelas ni. Nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, boleh tekan link di ruang description, daftar kelas Dr. Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, malam ni kita ada tetamu baru. Dan tak tahu aku tetamu dari mana. Jadi sebelum kita berkenalan dengan tetamu kita, sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana belum follow our social media, kita ada TikTok, kita ada Instagram, jadi follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang yang mana mungkin nak berkongsi cerita di platform Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah, ataupun bagi tahu je di platform Instagram yang korang ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill. Baik, macam yang aku cakap, malam ni ada caller baru, tapi aku tak tahu dekat mana dia ni. Jadi kita nak perkenalkan caller kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amirul ataupun dikenali sebagai Apek. Asal saya Kampung Baru, Kuala Lumpur lah. Dan sekarang saya menetap di Kelang. Dah selepas kahwin saya duduk dekat sini lah. Oh, dekat Kelang. Tapi kampung dekat Kampung Baru Saya asal Kampung Baru. Kalau raya balik kampung Baru lah. Betul lah tu. Kalau raya saya balik Kampung Baru. Boleh macam dekat berdekat. Okey, baik. Jadi hari tu kita ada casting kan, cerita agak menarik. Jadi okey. Mirul, apa khabar? Saya sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Tentang cerita nak dikongsikan bersama Santai Chill ni, tentang apa? Okey, so malam ni saya nak ceritakan satu kisah sebelum saya kahwin tentang minyak dagu yang kena pada isteri saya. Okey, minyak dagu. Okey, baik. Kita pun dah tak sabar nak dengarkan cerita tentang minyak dagu. Jarang kita dengar tentang minyak dagu ni. Jadi tanpa membuang masa, kita mempersilakan cerita yang pertama. Dipersilakan. Pertama sekali, waktu tu lagi dalam 4 ke 5 bulan kita orang nak berkahwin. Dan kita orang pun memang dah prepare semua barang-barang untuk nak berkahwin. Sebab saya dengan pasangan saya, dengan isteri saya lah, kiranya waktu tu kita orang dah 4 hingga ke 5 tahun. Jadi perangai dia memang semuanya saya dah faham. Dia ni jenis macam mana, dia ni okey ke tidak. Then nak dijadikan cerita, saya tengok perangai dia ni start berubah. Ada satu hari tu saya sibuk untuk cari duit nak berkahwin. So saya agak kurangkan masa dengan dia lah. Cuma dia pun faham saya sibuk nak cari duit, nak halalkan dia kan. So yang saya makin pelik, saya tengok perangai dia ni hari demi hari makin berubah. Sebab saya perasan sampai satu part tu dia dah macam tak kisah saya dah balik rumah ke apa. Dia tak ada tanya saya dah makan ke belum. Dia dah macam tak kisah. So saya jadi pelik, kenapa dia ni macam makin tak kisah pasal saya ni kan. So saya macam, mungkin saya masih positif lagi lah, mungkin dia pun ada hal urusan ke apa. So bila saya tengok 2 ke 3 bulan macam kita punya hubungan yang makin renggang. So nak dijadikan cerita, saya minta dia jujur mula-mula, tapi dia tak nak jujur. And then
waktu tu saya dapat satu petanda mimpi. Allah hantar dalam mimpi. Saya nampak ada seorang lelaki, tapi wajahnya memang saya tak nampak wajahnya. Saya nampak ada seorang lelaki dan isteri saya lah dekat dalam mimpi tu. Saya dekat tengah-tengah. So mimpi tu dia tak ada cakap apa-apa. Dia macam bagi petanda macam tu je. Then bila saya bangun daripada tidur tu, saya tanya sekali lagi. Dia tak nak mengaku juga. Okay, fine. Saya minta tolong kawan dekat tempat kerja dia, satu tempat kerja dengan dia. Kemudian kawan dia tu pula memang jujur tak nak bersubahat apa-apalah, sebab kawan dia tahu dia dalam sesi nak halal dengan saya, tapi dia pula buat macam tu. So kawan dia memang tak nak apa-apa bersubahat dengan dia lah. Bukan sebab kawan dia nak makan dia ke tak, tapi kawan dia tak nak dia buat benda yang bukan. So lepas tu bila saya dah tanya kawan dia dah jelaskan dekat saya dah tahu kisah sebenar daripada kawan dia. Dan saya minta dia jujur lagi, dia tak nak jujur. And then satu hari tu nak jadikan cerita, saya datang ke tempat dia bekerja. Saya mengamuk-ngamuk lah waktu tu sebab saya dah tahu perkara sebenar, tapi saya tak pernah usir dia, pukul dia, tak pernah lah. Saya cuma datang mengamuk-ngamuk, saya bising-bising macam tu lah kat kedai dia. And then bila dia tengok saya dah macam tak betul, dia pun jujur lah. Dia kata okay, saya dikenal dengan seorang lelaki. Waktu tu dia tak cerita lagi. Lelaki tu duda anak satu, dia tak cerita lagi. Dia kata dia ada kenal dengan lelaki tu. Dia cuba untuk berdalil lah. Dia kata lelaki tu kerja jauh lah, dia tak nak bagi saya jumpa dengan lelaki ni. Lepas tu saya paksa. Saya kata dia paksa saya nak jumpa juga dengan lelaki ni, sebab saya rasa macam tak cantik lah. Sebab kita ni dah nak kahwin kan. So, bila datang lelaki ni dalam kita punya hubungan, jadi macam mengacau. So saya nak jumpa lelaki, nak tahu kenapa dan apa masalah sebenarnya. So lepas tu dia call lelaki tu, dan lelaki tu pun datang jumpa saya. So kita orang pun tak ada berborak dekat kedai dah lah. Kita orang pergi berborak dekat kawasan orang ramai lagi. Tak adalah tempat yang sunyi kan. So takut apa-apa berlaku kat saya pula nanti. So saya pergi tempat orang ramai macam kedai makan macam tu. Tapi lelaki tu yang saya tengok, memang saya terkejut sangat-sangat. Bila saya tengok lelaki tu, saya macam betul ke dia ni yang si isteri aku ni nak? Kan? Betul ke dia ni yang dia ni nak? Sebab saya tengok wajah dia tu memang lingkungan 40 ke 50 tahun punya lelaki. Dan wajah dia memang tak ada memang tak ada orang kata apa, taste untuk wanita-wanita luar sana lah. Jadi saya terkejut, macam mana dia boleh suka ada lelaki macam ni kan? Sebab apa dia, satu saya tengok memang lelaki ni dia macam tak terurus lah, dengan rambut dia, dengan gigi kuning dan semua. So saya lagi pertama terkejut, macam mana dia ni boleh terpikat dengan lelaki macam ni. Dia banyak tanda tanya dekat saya waktu tu. So waktu tengah berbincang tentang hubungan kami, lelaki tu pun ada dekat depan saya, dan isteri saya pun ada dekat sebelah lelaki tu lah. Waktu tu kira saya berhadapan dengan diorang berdua. Kemudian yang saya pelik, lagi bertambah pelik, isteri saya ni dia tak nak tengok wajah saya. Dia pandang je muka lelaki tu, dia tak nak alihkan pandangan daripada lelaki tu. So dia macam, ini asal dia ni macam pelik dia kan. Kenapa dia tak nak bercakap dengan bercakap lah, tapi dia tak pandang muka saya waktu tu. Kemudian nak dijadikan cerita, waktu tu kata-kata yang keluar daripada mulut isteri saya waktu tu memang menyakitkan lah. Dia siap sambil dia pandang lelaki tu, dia kata, betul, aku tak nak hidup dengan kau. Aku nak hidup dengan lelaki ni. Kau pergilah terus dengan kehidupan kau. Aku memang tak nak ada apa-apa dah dengan kau. So bila saya dengar macam tu, saya jadi macam tergamam. Masa macam ya betul kata kan, kita ni nak kahwin ni kan. Sebab mama, papa semua dah tahu ni kita nak kahwin kan. Saya pun dah kenal family dia, family dia pun dah kenal saya. Dia betul lah awak nak putus family ni kan. Yang membuatkan lagi saya tertanya-tanya, sebab perangai dia tu lah, memang dia sangat-sangat pelik lah bila dia kenal dengan lelaki tu. Sebab dia sanggup buang saya bulat-bulat. Dia buat bulat-bulat, dia buang saya waktu tu. Memang saya menangis depan orang ramai waktu tu. Dia macam cerita Bollywood lah. Saya menangis dekat kedai makan tu. Orang pun tengok saya, dia pelik lah. Orang pelik tengok saya menangis. Tapi yelah, kita sebab kita bukannya kita ni cerita monyet, kita ni memang nak kahwin dengan dia kan. So bila jadi macam tu, kita jadi sebab lah menangis lah kan. Kena pintu pula depan mata. Saya balik rumah. Orang pertama yang saya jumpa ialah mak saya lah. So saya jelaskan dekat mak saya kata yang sudah tak ada apa-apa dengan sekian-sekian. Kita pun dah kata putus lah, tak nak ada apa-apa kan. Dia pun dah jumpa lelaki baru. Saya menangis, saya jumpa mak saya semua. Mak saya cuba tenangkan saya. So dalam proses saya pun tersakiti waktu tu.
saya duduk dalam bilik, tak keluar dalam bilik berhari-hari, sampaikan makan pun tak, minum jarang-jarang. And then nak dijadikan cerita, waktu tu mak saya pula bawa saya pergi berubat lah. Katanya nak bagi saya ni kata tu kuatkan semangat balik. Kiranya sebab saya pun dah hilang semangat waktu tu. Then jumpa ustaz beritahu yang saya ni dah ada jin betina yang melekat. Katanya sebab saya ni asyik fikir pasal perempuan je, duduk kat dalam bilik kan. So dia dah berubat apa semua, saya pun dah pulih, dah ada semangat balik lah, dah ada keyakinan diri. Saya rasa nak dekat dalam 3 minggu lebih macam tu, saya dapat satu mesej. Dan saya buka telefon, saya dapat tahu daripada si isteri saya ni lah, dia mesej saya. Dia kata yang dia nak jumpa saya. Saya terkejut. Saya cakap, kau bukanlah tak nak ada apa-apa dengan aku ke? Kan kau dah bahagia dengan lelaki tu. Kenapa tiba-tiba kau cari aku balik? Lepas tu dia kata kat saya, sebenarnya ni pasal duda tu. Bila saya dengar dia kata pasal duda tu, kenapa? Saya terkejut lah. Saya pun datang ke sana dalam keadaan kelang kabut. Saya jumpa dia cerita perkara sebenar daripada A to Z. Dan waktu tu saya baru dapat tahu, waktu tu dia betul-betul belum putus lagi dengan lelaki tu. Cuma dia dalam keadaan separa sedar lah. Dia belum putus lagi. And then bila saya sampai saja dekat kedai dia bekerja, saya minta dia jelaskan daripada A to Z. Dia beritahu lelaki yang saya jumpa dengan itu ialah satu manager dekat satu kedai ni lah. Tapi waktu tu manager tu dia senang cerita saya sebut duda lah. Duda ni dia balik kampung. So isteri saya ni cover lah dekat tempat kerja dia, yang dia bekerja tu. Dia kira jaga branch sekejap lah. Dan nak dijadikan cerita, selepas sahaja isteri saya dah balik daripada jaga branch dia, konon-konon lah si duda ni nak bagi terima kasih lah dekat dia. Nak orang kata ucap terima kasih. So diorang berjumpa dalam diam belakang saya tak tahu diorang berjumpa. Dan lelaki ni bagi dia satu makanan. Lelaki tu bagi macam makanan bekal lah, makanan bungkus. Bagi je dekat dia. Bila sampai je makanan tu kat tangan dia, jari belah bawah tu dia calik dekat tangan isteri saya. Isteri saya perasan benda tu, tapi dia yalah, dia sedar tak sedar kan orang bagi makanan tu, dia tercalik. Bila dia kata dah tercalik, dia start angau kat lelaki tu. Dia start angau, dia teringat je kat lelaki tu. Dia kata dia tak boleh lupa lelaki tu. Yang membuatkan saya lagi pelik bila mak mertua saya WhatsApp saya, suruh saya jumpa sekali lah dengan family mertua saya waktu tu. Family mertua saya pun terkejut. Kenapa isteri saya tu perangai berubah mendadak? Sebab dia dulu memang jenis yang tak keluar malam dia orang, dan dia memang sangat respect pada family lah. Tapi bila dia kenal dengan lelaki tu, dia jadi orang yang baran, orang yang tak sembayang. Lepas tu dia sanggup keluar malam-malam nak jumpa lelaki tu semata-mata. So mak dia pun macam pelik. Bila waktu tu mak dia tak tahu yang kita orang ni dah tak ada apa-apa lah. Sebab kita orang tak ada jelaskan apa-apa lah dekat mak dia. Cuma saya ingat kita orang ni ada harapan untuk teruskan hubungan lah. So saya pun diam je lah, tak ada cakap apa. And then mak dia pun terkejut yang rupanya dia dah kenal dengan lelaki tu dalam diam. So perangai dia memang jadi macam, dia jadi angau kat lelaki tu, dia teringat kat lelaki tu. Dia tak boleh kalau orang cuba macam burukkan lelaki tu, dia tak boleh terima. Dia mesti pandang lelaki tu A je. So nak dia jadi cerita, waktu tu saya datang dekat kedai dia tadi tu. Saya minta dia telefon lelaki tu depan mata saya. Saya nak dia putuskan hubungan dengan lelaki tu depan mata saya lah, dalam call waktu tu. Dan dia telefon lelaki tu. Lelaki tu pun macam tak terima lah. Kenapa nak kena putus apa semua kan? Awak kata awak nak hidup semati dengan saya. Itu dia punya deal lah waktu tu kan. So isteri saya pun dah minta putus. Lelaki tu pun macam tak boleh terima. Kemudian yang menyebabkan saya rasa tak boleh terima lagi, bila isteri saya tu waktu tu dia dah putus dengan lelaki tu. Dia dah tak ada apa-apa dah. Cuma sepanjang proses saya nak bawa dia pergi berubat, memang sakit sangat-sangat lah. Sebab dia, bila saya drive, dia dekat sebelah, dia asyik sikit-sikit dia sebut pasal lelaki tu. Agaknya dia tu buat apalah, makan apalah dia tu kan. Okey lah, sebab saya fikir dia tengah dalam keadaan waras tak waras lagi. So saya pun memandu nak bawa dia pergi berubat tu, saya positif lah. Walaupun sedih, memang hancur hati saya bila dia sikit-sikit sebut pasal lelaki tu. Apa dia, mak mertua saya pula memang sokong untuk kita orang ni teruskan hubungan kita orang lah. Mak mertua saya tak nak isteri saya ni kenal dengan mana-mana lelaki tadi tu. So saya proses bawa dia pergi berubat ulang kali, jumpa ustaz tu, jumpa tukang ubat ni.
And then satu hari tu lelaki tu dia nak cuba, dia kencing, dia nak cuba orang lain pula. Ini yang saya dengar tentang lelaki tu lah. Dia nak cuba orang lain pula, tapi dalam masa yang sama dia salah orang dia cuba isteri orang. Dan dengan cerita lelaki tu pun dah dapat pengajaran dan dia pun dah balik kampung. So tu sedikit tentang kisah minyak dagu lah yang kena pada isteri saya tu. Itu kisah pertama lah. Okey, sepanjang proses berubat tu kan, apa ni, ialah tukang perubatan ataupun ustaz bagi tahu tentang isteri ni. Dia kata minyak dagu yang dia pakai tu minyak dagu siam dan memang agak susah lah untuk nak putuskan waktu tu. Memang susah sangat. Tapi isteri saya dia tak kena rasuk ke ataupun dia apa macam yelah ataupun kena rasuk lah, cuma nampak perangai dia jadi pelik and then dia jadi angau kat lelaki tu. Cuma ustaz tu kata minyak dagu yang dia pakai tu adalah minyak dagu siam. Dan itulah saya ingatkan benda tu tak wujud dan dah lama dah orang tak pakai. Rupanya masih ada lagi zaman sekarang orang amalkan minyak dagu tu. Cuma itulah bahayalah untuk wanita kat luar sana kan. Hati-hatilah kenal dengan mana-mana lelaki kat luar sana tu. Lepas tu umur lelaki tu kan yang try isteri tu dalam lingkungan 40 ke 50 kan? Betul, memang dah tua. Saya pun terkejut tengok. Okey. Saya cakap, dia tua ni. Dia kata dia betul. Masa tu saya panggil Apek lah sebab Amirul kita dah ada nama lain kan. Okey, kita Apek dengan isteri masa tu umur berapa? Saya cerita tu dalam 5 tahun lepas. 5 tahun lepas. Dah 5 tahun lepas. Waktu tu tengah bertunang lah. Lingkungan umur rasa dia sekarang saya 29. Lebih kurang dalam 24. 5 tahun lepas. Lebih kurang 24 macam tu lah. Dah 24 lah. Lingkungan macam tu. Tahun-tahun macam tu. Okey, dan isteri Apek kan kata berulang berubat. Berapa lama dia nak tempoh dia baik dan macam mana dia boleh pulih sepenuhnya tu? Tempoh dia nak proses betul-betul dia pulih lingkungan dalam 2 ke 3 bulan juga. Dalam masa 2-3 bulan tu dia memang saya sebut pasal lelaki tu. Dia kata yang membuatkan saya rasa lebih panas waktu tu, dia kontak dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan baik lelaki tu lah. Dia tanya si dia sihat ke, si dia apa khabar. So itu saya macam susah jugalah nak putuskan minyak dagu ni, nak bagi betul-betul putus. Jadi yang betul-betul dah pulih kan? Berapa bila setahun lepas tu ke 2 tahun ke? Jadi kurang dalam 3 bulan lebih macam tu lah. Waktu tu muka dia pun dah nampak makin sihat dah. Sebab sepanjang dia dengan lelaki tu nampak muka dia pucat. Sebab saya pun ada gambar dia tengah dalam proses nak bawa pergi berubat tu, memang nampak muka dia pucat. Dia pun pucat. Memang macam bukan dia waktu tu. Okay. Tapi selepas 3 bulan tu saya tengok dia pernah stop cerita pasal lelaki tu. Sebab selepas satu part saya sajalah macam pergi balik. Saya macam dah tak rindu ke dekat lelaki tu. And then dia pun macam buat apa nak ungkit, itu kisah lama kan, dah lah tak payah ingat. Dia cakap gitu. So maknanya saya macam okey lah, dia dah lupa dah pasal lelaki ni. Okay, baik. So lepas dah orang kata dah sembuh kan, ada tak isteri ceritakan sebenarnya apa yang terjadi kat dia ni? Dia sedar ke tidak ke? Maksudnya apa yang membuatkan dia suka lelaki tu ke? Dia kata dia sedar tak sedar sebab waktu okey lah, family isteri saya ni dia orang Jawa, keturunan Indonesia lah, memang pandai-pandai berubat dia orang semua ni. So yang nampak perangai isteri saya ni berubah ialah mak dia lah. Mak dia tengok dia ni, yang macam saya sebut tadi tu, dia memang keluar malam tu semua, dan mak dia tengok dia ni perangai macam makin berjadi-jadi. So mak dia ni cuba bacakan Yasin dekat dia, sembuhkan dekat dia. Waktu tu dia baru macam baru sedar. Dia macam tarik nafas, dia baru sedar. So waktu tu tiba-tiba dia terus teringat kat saya. Dia kata dalam fikiran tu dia teringat dekat saya. Dia cakap, kenapa aku buat dekat suami aku macam ni, kenapa aku buat kat suami aku macam ni. Dia baru teringat waktu tu. Tapi dalam masa dia teringat tu, dia teringat juga kat lelaki tu. Dia 50-50 waktu tu. Okay, faham. Alright. Tentang minyak dagu kan, entah habis kan. Masih ramai pakai.
Betul, masih ramai lagi. Jelah macam Apik cakap, laki tu gigi kuning. Gigi kuning, rambut serabai kan. Nasib baik tak pakai baju hitam ni. Kalau benda tu, yelah, kita sebagai lelaki bukanlah, kadang kita tahu kan kita punya girlfriend macam mana, isteri kita. Takkan tiba-tiba dia boleh berubah taste kan. Sedangkan kita dah pakai desab dah cantik dah ni, tiba-tiba kau boleh taste yang jenis serabai semua. Aduh, Pokemon lah. Lepas tu dengan umur jauh sangat beza. Betul, kan. jauh sangat lah. Kalau macam aku sebagai seorang lelaki, kalau aku kalah dengan bukan level aku macam okey lah. Ini aduh, dah lah tak pakai baju hitam kan. Macam mana boleh kalah kan. Aduh. Lepas tu yelah, sekarang benda ni mungkin orang cakap macam sekarang benda ni dah tak ada kot. Tapi yelah, alternatif sekarang kan, bila kau nak dapatkan barang ni lebih mudah sebenarnya. Betul. Kat Shopee pun ada jual lah. Betul lah, dekat Shopee pun ada kan. Cuma aku harap sangatlah benda ni dijadikan pengajaran. Bukannya orang yang mendengar ni bila dengar kan, aku ada crush dekat seorang ni, kita beli dekat Shopee minyak dagu. Mana tahu jadi itu yang kita tak nak kan. Kita tak nak cerita ni dijadikan didikan pada dorang gunakan cara yang salah. Sebab kita ni benda ni berpaksikan iman Tuhan kan. Kau janganlah gunakan cara yang salah macam ni kan. Dan kau rasa bahagia ke bila buat macam tu? Kan, rasa macam aku dengar panas juga kan. Entah banyak pasangan kat luar sana dia curang disebabkan benda ni. Betul. Kita pun tak tahu kan. Sebab sekarang ni pun minyak pengasih pun senang didapati juga. Aku tengok kat online so minyak pengasih kadang aku sendiri pun tak boleh bezakan sebenarnya apa beza minyak pengasih dengan minyak dagu ni. Cuma dengar dia punya penggunaan ni lebih kurang juga sebenarnya. Mungkin dia punya ingredient tak tahu kan. Minyak dagu selalu orang kata daripada dagu ni. Tapi dia punya cara dia tetap cantik juga, betul tak? Tapi minyak pengasih tu macam mana? Aku tak tahu. Aku rasa dia tak pakai dagu. Tapi dia spray. Aku tak tahu kan. Mungkin ada lah benda ni. Alright, okay. Menarik cerita yang pertama. Cerita yang kedua berkenaan dengan apa? Okay, so saya sebenarnya ni boleh katakan dalam kalangan ahli keluarga, saya jenis yang boleh nampak benda-benda mistik. Tapi yang saya nak cerita ni, cerita yang paling ekstrim berlaku dekat saya, ada salah satu lah, iaitu yang pertama tadi isteri saya kena minyak dagu. Yang tu memang saya tak ada nampak apa-apa, cuma dapat mimpi saja. Yang kedua ni, saya ada kisah dia pasal pedang lama yang saya beli melalui online. Pedang lama beli online? Betul, pedang lama saya beli secara online. Dan sebab harga dia murah kan, so saya pun beli secara online. Sebab saya memang suka benda-benda yang tradisional. Saya memang suka simpan dalam rumah benda-benda, orang kata apa, barang kata apa jenis-jenis yang OL gitu. Memang saya suka simpan dalam rumah. Beli dekat mudah Saya beli dekat Facebook. Cuma kita tak tahu benda tu berisi ke tidak kan. Kisah pasal pedang lama ni, dulu saya beli satu pedang lama melalui Facebook dengan seorang bapa ni. Sebelum saya beli, saya memang dah tanya dekat dia dah. Saya cakap kat dia, pedang ni kosong ke ataupun ada apa-apa isi. Dan dia sendiri cakap kat saya yang pedang tu kosong, memang tak ada apa-apa. Sebab dengan gaya pemakaian dia, saya tengok WhatsApp profile picture tu memang nampak memang dia macam jenis orang-orang yang ulama' macam tu lah. Sebab bila saya tengok dia jenis macam warak-warak macam tu, saya tengok okey lah, mungkin dia dah bersih dengan kot pedang ni kan. Satu hari tu boleh katakan lama jugalah pedang tu dengan saya. Dan pedang tu memang saya sayang sangat-sangat. Saya memang setiap 2-3 hari saya akan bersihkan pedang tu, saya akan mandikan dia. Tapi tak adalah saya perasap-asap tu, tak adalah. Saya cuma macam bagi tajam, saya cuma bersihkan karat-karat. Boleh kata dalam seminggu tu 2-3 kali juga saya bersihkan dia. So lepas tu nak dengar cerita, satu hari tu dalam 7 ke 8 bulan lah pedang tu dengan saya sedar yang saya makin hari makin kurus. Tapi saya tak tahu, mungkin saya ingat ni aku sebab dah kahwin, so kurang makan kot, mungkin banyak masalah kot, sebab tu lah kurang makan. Ikutkan saya makan normal je macam orang kat luar sana, makan pagi, petang, malam. Tapi saya makin kurus. Memang boleh katakan, ikutkan berat saya dulu ialah 70 kilo lebih, sampai berat saya jatuh 50 kilo. Memang berat saya hilang betul-betul waktu tu. Sampai family semua boleh kata, kenapa berat awak ni, kenapa awak makin kurus? Saya pun mungkin sebab dah kahwin kot. Saya kata sebab tu lah makin kurus. Dia orang pun pelik, macam cakap orang dah kahwin lah gemuk, asal lah dia kurus. Lepas tu
Waktu tu isteri saya mengandung anak kami yang pertama. Okey, waktu tu saya dekat tempat kerja, tengah bekerja, dan isteri saya ni dia panggil atuk dia lah. Atuk dia ni orang boleh katakan pawang lah. Hebat jugalah sebab orang-orang Jawa kan. So atuk dia ni datang rumah untuk nak pagar rumah sebab katakan isteri saya waktu tu lagi beberapa bulan nak bersalin. So atuk dia datang rumah, tapi saya dekat tempat kerja. Situasi dia sekarang ni atuk dia dengan mak mertua saya lah dekat dalam rumah yang kami menyewa tu. Okey, lepas tu isteri saya dah beritahu dah. Dia kata hari ni atuk nak datang rumah nak pagar. Saya pun bila dia saya bilang okey atuk nak pagar rumah kan. So apa dia okey lah macam tu. Okey, and then bila saya dekat tempat kerja, saya tengah buat kerja ni. Tengah buat kerja, tiba-tiba saya pitak. Berbahak saya jatuh. Bila saya dah jatuh tu, saya sedar-sedar je, saya keadaan macam nyawa dah nak mati. Memang macam nyawa ikan. Bila saya pandang orang tu, saya tak tahu lah. Dah macam, memang saya boleh nampak orang tu normal tak normal. Lepas tu badan saya tiba-tiba dia diseram sejuk. Saya demam panas. Secara tiba-tiba saya kena macam tu. Sampaikan, saya tak boleh kena kipas angin. Bila kipas angin tu tiup saya rasa macam ada pisau cucuk. Cap. Itu dia punya sakitnya waktu tu. Sebab waktu tu isteri saya kata, waktu atuk dia datang rumah, atuk dia kata dalam rumah yang kami sewa tu ada lebih kurang dalam 6 ke 7 ekor jin kat dalam rumah tu. Dia kata 2 dekat dapur, 2 ruang tamu, dia kata 3 ekor lagi dalam bilik kami lah, bilik kita orang lah. So atuk dia pun pelik, mana datang jin banyak-banyak dia. And then atuk dia scan dekat dalam rumah tu, atuk dia scan. Atuk dia jumpa rumah jin tu dekat dalam pedang lama saya tu. Okey. Kemudian bila atuk dia pegang dia pedang tu, bila atuk dia pegang, saya terus hitam kat tempat kerja. Saya dapat tahu yang isteri saya kata atuk dia pegang. So saya memang fikir, mungkin sebab atuk dia start pegang tu, dia pegang je saya hitam rebak saya tu. Sebab benda tu tahu yang kehadiran atuk dia tu nak pisahkan saya dengan pedang tu. So bila saya dekat tempat kerja waktu tu, saya jadi macam, saya sampai doa dekat Allah. Saya kata, ya Allah, kalau waktu ni kau nak tarik nyawa aku, tarik lah. Aku dah tak tahan sangat, sakit sangat ni. Saya memang sakit sangat waktu tu. Saya nak bangun pun tak boleh. Saya nak bercakap dengan orang pun tak boleh. Memang saya rasa memang tu kali pertama lah kena dalam hidup saya. Sampaikan saya, sebab saya bawa motor malam. So bila perjalanan nak balik tu, bila kena angin tiup kat badan, ya Allah, memang sakit sangat-sangat waktu tu. Dia memang cucuk macam pisau. Memang sakit bila kena bulu-bulu angin tu, bila kena angin, ya Allah, sakitnya. Maknanya benda tu dia macam dia terseksa. Dia kata, kalau kau nak bunuh aku bunuh tuan aku juga. Macam tu maksudnya. Kemudian waktu tu kan kes COVID masih tengah top. So saya ingatkan COVID lah. Saya ingat saya kena COVID sebab saya tak pernah kena COVID. So saya pun pergilah ke klinik berdekatan untuk nak test COVID. So dalam masa yang sama, doktor pun kata waktu tu saya okey, tak ada kena COVID. Dan saya tanya kat doktor, kenapa saya macam orang tak dapat dadah ni? Doktor kata yang gigil-gigil ni kan. Saya tak tahu lah doktor, saya memang nak berjalan pun tak boleh ni. Doktor bila tengok saya pun, doktor macam, awak okey kot kan, awak tak ada apa-apa masalah. So itu yang saya macam, aduh, kenapa pula dengan aku ni? Kemudian saya kuatkan juga diri saya naik motor, walaupun saya rasa memang tak boleh dah nak teruskan diri tu nak balik. Sebab ikutkan saya nak kena balik rumah yang kami sewa tu lah untuk nak berjumpa dengan atuk dia. Sebab atuk dia kata dia nak jumpa dengan saya. So saya kuatkan juga semangat saya. Datang sampai dekat rumah kami sewa tu, atuk dia tengah dia dalam rumah. Saya pergi je dekat atuk dia, saya terus hitam. Saya baring dekat atuk dia. Saya terbaring dan atuk dia gelak. Atuk dia pandang saya, atuk dia tengah berdiri, atuk dia tengok saya tengah terbaring tu, atuk dia gelak. Atuk dia kata, kau ni dah lama sakit ni. Atuk dia cakap macam tu. So saya macam, ya Allah, iya ke kan? Dan atuk dia cakap, saya sebenarnya benda tu dah macam ibarat sayangkan saya. Dia macam ni, sebenarnya kita tak boleh sayangkan sesuatu barang tu lebih. Maknanya bila kita jatuh sayang, bila benda tu berpenghuni, benda tu memang akan sayang kita balik. Barang-barang lama. Sebab tu benda tu dia jadi tak nak lepaskan saya. So malam tu juga bila saya dah menggigil, then atuk dia suruh saya baring. Atuk dia ubat saya, atuk dia tiup, dia baling air tu semua kat saya. Tak sampai 5 minit, alhamdulillah badan saya kebah, terus hilang rasa sakit-sakit tengah-tengah badan ni semua. Tapi lepas tu atuk dia cakap kat saya,
suruh saya putuskan hubungan saya dengan pedang ni. Atuk dia kata, pedang ni kau baling dekat sungai ke ataupun mana-mana tempat air yang bergerak sambil kau lapas. Dia suruh saya lapas, putuskan hubungan tu lah. Dan bila katakan saya dah buang pedang tu, besok harinya lah saya buang apa semua. Dan bila saya dah buang, benda tu dia tak terus pergi. Lepas tu dia datang, dia kacau lagi. Kali ni dia kacau saya lagi teruk. Dia buat saya kali ni rasanya dekat sebulan 2 dia buat saya tak boleh makan. Kali ni dia kacau dalam badan pula. Dia buat saya punya tekak ni macam rasa bila saya telan nasi ke minum air tu, saya rasa macam ada kaca dalam badan. Dia melalui tekak ni. Bila melalui tekak ni, saya rasa macam bila saya telan air tu pun saya rasa pedih tekak ni. Dia memang kacau dalam badan saya. Dia memang nak buat saya memang kurus kering, nak buat saya mati waktu tu. Rupanya benda ni dia mengisap darah. Sebab tu saya makin hari makin kurus. Dan saya pun jumpa doktor semua. Dan doktor kata saya okey normal, tekak semua okey, tak ada masalah. Saya sebab atuk dia duduk kampung waktu tu. So saya nak jumpa pun agak susah lah sebab saya bekerja. Bila atuk dia dah balik, benda tu datang kacau. Saya tu tahu yang atuk dia dah tak ada semua kan. Memang betul atuk dia dah pagar. Tapi saya tak tahu benda tu dia kacau dalam badan. Kemudian saya nak makan pun tak boleh. Saya jadi macam tak terurus lah. Saya rasa dalam seminggu. Lepas seminggu tu saya terus drop. Saya masuk hospital. Saya kena tahan wad waktu tu. Saya kena tahan wad. And then doktor kata saya punya air dalam badan pun dah kurang. Betul, saya memang tak boleh buat apa-apa. Isteri saya buatkan saya bubu semua. Saya tak boleh telan lah. Benda tu memang nak kacau terus saya. Memang nak bagi saya mati terus waktu tu. Kemudian saya pergi ke hospital. Doktor dah rawat apa semua. Doktor pun kata saya okey normal. Cuma darah je dah drop. Doktor kata. So bila doktor kata normal, so saya memang fikir mungkin aku kena apa yang selama ni memang benda-benda mistik lah. Bukannya yang doktor boleh nampak, tapi yang doktor tak boleh nampak. Kemudian bila katakan dah settle, dia balik daripada hospital. Saya rasa saya dekat ward nak dekat 4 ke 5 hari saya dalam ward. Keluar daripada ward, saya jadi takut nak balik rumah saya, di rumah yang kita sibuk tu, saya jadi takut. Sampai dekat rumah, saya jadi macam seram sejuk. Saya macam ya Allah, aku nak masuk ke tidak rumah ni. Saya masuk je dekat dalam rumah tu, mula-mula macam tak ada apa-apa lah. Benda ni memang dia datang balik. Mula-mula malam tu saya nak tidur dengan isteri saya kat dalam bilik. Yang ni isteri saya memang tak dengar apa-apa. Sebab tingkap dekat sebelah bilik rumah kita orang je. Dia macam nangis. Bunyi dia menangis. Malam-malam tu dia nangis. Dia nangis. Dia macam dia suruh saya terima dia balik. Macam tu. Dia kata, kenapa kau buang aku? Terimalah aku. Dalam keadaan dia tengah nangis. Suara dia halus je waktu tu. So saya tak naklah kejut isteri saya kan. Bila saya dengar macam tu kan, saya macam aduh, ni kalau aku kejut dia kan takut dia demam pula kalau dengar suara macam tu kan. Tapi so far apa yang saya nampak dan saya dengar, memang isteri saya tak pernah nampak dan dia tak pernah dengar lah. Sebab memang semuanya dia ganggu yang saya nampak saja. Kemudian last kali saya pagar rumah tu dengan diri sendirilah. Saya sendiri pagar. Saya azan rumah tu. Sebab waktu tu saya dah berkeyakinan lah untuk azan. Sebab yelah saya kurang yakin sikit untuk azan kan. Saya takut azan saya tak sempurna ke apa kan. So saya azan rumah tu sekeliling. Saya azan and then saya beli daun bidara. Memang saya bersungguh lah. Saya baling sekeliling rumah. Lepas tu Alhamdulillah rumah tak ada apa-apa berkacau dah. Tapi benda lain pula kacau. Lepas isteri saya nak bersalin tu pun ada kes lain pula. Kira saya ni banyak jugalah benda-benda mistik yang berlaku. Sampai penanggal pun datang kacau. Yang penanggal tu isteri saya berlepas melahirkan anak kami lah. Malam tu pukul 3 pagi. Saya memang penat sangat-sangat. Penat lah sebab kita yang sambut anak semua kan. So saya nak balik malam tu dengan bawa uri tengah darah-darah tu. Doktor dia bersih-bersih sikit-sikit je. Lebihnya kita kena bersih dengan kat rumah. Dalam saya tengah bawa uri tu balik, letak kat dalam bonet kereta. Bau memang darah tu memang kuat sangat-sangat. Walaupun dah letak dengan plastik, bau darah tu memang kuat. So saya nak balik dekat satu hospital ni lah, kat kawasan hospital yang kat kawasan tempat saya tinggal tu. Saya turun je dekat bawah dalam pukul 3.30 pagi tu. Dalam tengah naik kereta, tiba-tiba saya nampak ada seorang perempuan. Macam perempuan boleh kata tak tua, tak muda, dalam lingkungan 40-an tu. Dia duduk dekat pintu utama. Dia berdiri dekat pintu utama. Tapi pakaian dia tu macam pakaian orang lama. So bila saya nampak, saya pun macam
mungkin dia ni ahli-ahli keluarga kat sini kot. Tunggu anak dia nak tersalin ke apa. Saya macam positif lagi lah. Saya teruskan perjalanan macam biasa. Tapi yang saya terkejut, bila saya tengah terasa, dia punya mata dia tu tak alihkan daripada kereta saya. Saya nak keluar daripada kawasan tu, dia tengok saya dengan keadaan mata terbiak. Dia tengok je, tapi yang saya tengok badan dia tak bergerak. Leher dia berpusing. Tengok dia sampai saya keluar daripada hospital tu. Bila saya dah jauh sikit, saya masih boleh nampak dia dekat side mirror atas tu. Saya masih boleh nampak dia. Sajalah saya nak tengok sebab keadaan waktu tu tak ada kereta. So waktu tu memang saya fokus tengok side mirror belakang. Saya nampak dia ada sama saya tengok aku dekat side mirror ni. Macam something wrong ni. Mungkin dia saja tengok kot. Saya positif lagi. Tu saya masuk dekat satu highway dalam keadaan tingkap tengah terbuka. Sebab bau darah tu kuat. Dalam kereta memang kuat bau darah. Okay. Turunkan tingkap. Saya bawa perlahan. Bawa santai je, relax. Saya tak nak bawa laju-laju. Bawa perlahan-perlahan. Kemudian dekat satu highway ni, tiba-tiba saya nampak, saya tengok side mirror lagi. Memang kita kena tengok side mirror belakang lah. Cuma waktu ni saya terlintas nak tengok side mirror. Bila saya tengok side mirror cermin atas tu, tiba-tiba saya nampak macam ada satu, saya ingat burung gagak lalu dekat belakang tu. Saya nampak dia terbang kat belakang. Mula zap, dia terbang macam tu. So saya positif lagi. Saya macam okay, saya kata mungkin burung kot, nak dekat subuh ni, saya cakap. And then dah sampai jauh sikit, tiba-tiba bumbung kereta saya tu bunyi macam ada benda melanggar. Bunyi macam ada benda melanggar. Itu yang saya terkejut. Saya macam bunyi apa tu? Saya kata takkan burung melanggar. Aku punya kereta kuat bunyi. Hentakan itu memang kuat. Kena dekat atas kereta tu memang kuat. Saya tak nak berhenti lah. Dah lah keadaan waktu tu saya seorang lah. So saya teruskanlah perjalanan. Saya bawa kereta betul biasa lagi. Tiba-tiba sekejap lagi saya tengok sekali lagi kat side mirror. Saya memang tak sedar hati dah. Bila kali kedua dia datang, dia hentakkan sesuatu kat atas kereta saya tu, saya tak sedar hati. Saya banyak kali tengok side mirror kiri, side mirror kanan, side mirror atas. Saya tengok. Dan tiba-tiba bila saya tengok side mirror atas, saya nampak kepala memang ada rambut dekat belakang kereta saya tu. Memang dia tengok ikut. Dia memang tengah terbang waktu tu. Lepas tu Muka yang sama ke dekat hospital tadi tu? Yang ni okey, boleh katakan yang saya nampak kali ni, yang kepala ni dia dah berdarah dah. Memang saya tak cam muka dia dah. Muka dia penuh darah. Bila saya nampak macam tu, saya terus tekan minyak. Saya tak ada isi banyak, saya tekan minyak. Saya dah risau dah waktu tu. Saya cakap, ya Allah, susah pula ada penanggal ikut aku ni kan. Saya ingatkan kat kawasan-kawasan kampung. Ya kan, biasa kita dengar siapa dengan penanggal ni kan kawasan-kawasan kampung. Rupanya kat bandar pun ada juga apa ni. Lepas tu bila saya dah tekan minyak, saya dah bawa laju. Benda tu masih ikut. Daripada jauh saya dah boleh orang kata apa, nampak. Bila saya tekan minyak tu laju, saya nampak. Saya macam ikut. So last kali saya berhenti tepi, bagi signal. Saya buka tingkap luas, 4-4 tu saya buka. Saya azan waktu tu. Kebetulan saya boleh lepas azan anak saya ni, saya azan penanggal tu pula. Saya azan dalam kereta tu, saya azan kuat-kuat. Saya azan, saya baca surah-surah mana yang saya tahu. Kemudian bila saya dah azan, alhamdulillah lepas tu sampai ke rumah. Dia tak diikut dah. Cuma memang agak penat lah. Saya nak layan benda tu pun saya dah penat. Sebab isteri saya waktu tu kan lepas bersalin, memang penat sangat-sangat waktu tu. So itulah cerita dia. Masa azan tu nampak penanggal tu beredar ataupun tak ada, dia terus hilang? Kan dah berhenti tepi bagi signal lepas tu azan kan? Okay. Lepas tu dia tiba-tiba hilang ataupun nampak dia beredar pergi? Dia terbang? Okay, waktu saya azan tu, yang saya berhenti tepi tu, saya tak nampak dia dekat belakang dah. Cuma memang bulu rumah saya waktu tu memang rasa, kita ada satu aura kan. Manusia ni mesti ada satu aura yang rasa benda tu dekat dengan kita kan. So saya rasa waktu tu memang dia ada sekeliling, tapi mungkin dia tak munculkan diri dia. Mungkin dia kat atas kereta ke apa waktu tu. Dan memang saya terpaksa kuatkan diri jugalah, sebab saya tak nak diikut siapa rumah. Kalau diikut siapa rumah lagi naya saya, tahu saya berebut dengan dia, uri anak saya tu. Dan punya benda tu dia nak uri. Okay, baik. Dan ada tak tu bercerita tentang benda-benda yang ada dekat pedang tu kan? Maksudnya apa yang ada, kan ada 6 jin dalam pedang tu. Adakah dia describe setiap satu tu jenis apa makhluk yang ada kat dalam pedang tu? Yang saya tahu, yang pertama dia macam yang ni pengisap darah lah. Yang mula-mula ni pengisap darah. Yang pengisap darah dia cara dia berjalan macam harimau. Berangkak, tapi dia buta. Dia buta. Lepas tu giginya tajam.
Tapi saya sebab jin ni kan dia kan macam-macam rupa. Ada macam tu, ada macam ni. Cuma ni yang Atuk dia describe lah. Atuk dia kata matanya buta, giginya tajam, tapi jalannya merangkak. Dia kata memang macam harimau. Dia lah hisap saya punya darah. Lepas tu ada yang dia dalam beberapa ekor tu ada yang nak musnahkan hubungan rumah tangga kita orang pun ada. Betul, sebab setiap kali azan, setiap kali maghrib, isteri saya ni dia tak pernah, bukan tak pernah lah, dia tak ada maghrib, dia memang tak ada buat cari pasal pun dengan saya waktu tu. Tapi saya rasa memang saya nak tetak dia waktu tu. Rasa nak tetak Bila maghrib saya rasa memang aku rasa something yang macam aku nak bunuh je dia ni. Padahal dia memang tak ada cik masalah pun dengan saya. Isteri saya tak ada gaduh ke apa tak. Tapi bila saya tengok pedang tu, saya jadi menarik. Dia bisik ke, saya memang rasa macam nak cantas dia waktu tu. Memang saya nak buat sesuatu yang tak baik waktu tu. Tapi saya kuatkan iman waktu tu. Faham? Okey. Jadi bahaya sebenarnya kita simpan benda-benda yang ni. Kalau tak ada isi kat kita ni, isi tu iman lah, doa-doa kan. Sebenarnya betul juga, membimbangkan juga. Sebab aku pernah dengar cerita pada seorang kenalan ni, dia seorang pengumpul benda ni juga. Dan akhirnya sama, dia jadi kurus apa semua. Bila dia tegur tu baru dia perasan yang tu ada isi. Jadi kan lepas tu ada tak kontak balik dengan orang yang jual? Yelah, tanya kata tak ada isi. Saya tak berani lah nak chat dia. Sebab saya takut lagi kan, kata awak ingat saya scam ke ini. Bila yelah, sebab saya mungkin juga saya terfikir, sebab saya bawa balik pedang tu, mungkin jin kat kawasan perumahan saya tu ke yang datang nak menumpang. Saya takut betul dia dah buang, tapi sampai dekat rumah saya benda lain yang datang menumpang. Sebab dia kata rumah yang kita orang sewa dulu tu, sebelah kanan hutan. Sebelah kanan tu hutan. Jadi memang apa-apa pun memang kerap kali saya lah yang selalu dengar bunyi orang minta tolong, bunyi macam orang menangis dekat sebelah rumah tu. Tapi selalu abaikan je lah saya memang jenis yang suka positif. Saya malah nak melayan. Cuma bila benda tu dia dah mendesak, macam dia ganggu keluarga ke, dia ganggu family ke, isteri saya ke, anak ke, memang saya terpaksa masuk campur lah. Ikutkan saya positif lagi. Kalau setakat kau ganggu aku tak apa, jangan ganggu keluarga. Okey, baik cerita berkenaan pasal pedang ni. Yelah, berkenaan benda-benda lama ni kan. Aku pun ada juga kenalan yang benda-benda yang suka kumpul benda lama. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu ada isi ke tak. Dan benda tu macam ada seseorang tu, dia memang benda tu boleh sesuai dengan benda tu tau. Walaupun dia tak tahu pun benda tu, tapi dia ngam. Maksudnya tak ada efek pun kat dia. Tapi bila orang segar dia memang betul-betul fighter lah. Sebab benda tu yang kawal dia kan. Dia ada orang macam tu. Tapi yang macam Apek ni cerita, benda ni tak serasi. Dan benda ni pun tak elok sebenarnya untuk kita simpan. Sebab benda-benda lama kita pun tak tahu sejarah-sejarah dulu ni apa benda yang digunakan kan. Untuk pagang kepala siapa pun kita tak tahu. Okay, apa pun menarik, dua cerita yang telah dikongsikan. Dan aku memang tertarik sekali dengan cerita minyak dagu ni. Ialah benda ni, minyak dagu ni pun orang kata benda yang tak baik. Dan benda sekarang ni pun masih lagi aku rasa orang gunakan. Dan pedang ni pun orang kata masih lagi ada pencari yang memiliki pedang-pedang lama sebagai koleksi. Sebagai koleksi. Nak kumpul tu tak salah. Cumanya mungkin kena berjaga ataupun ambil langkah pendekatan kita nak membersihkan alatan-alatan ni lah. Dan perbuatan yang pertama tu tentang minyak dagu, perbuatan syirik. Terutamanya kita kena elakkan. Yalah, kita umat Islam sebenarnya apa agama pun tak digalakkan. Ataupun bukan tak digalakkan, diharamkan lah kan, buat perkara macam tu. Yalah. Nak usah perempuan, orang kata biarlah dengan ikhlas hati ya. Paling-paling pun tips dia, jangan pakai baju hitam. Smart-smart sikit serious talk. Tentang soal jodoh ni dah diaturkan. Betul kan? Dah dipasang-pasangkan. Cuma tu semua soal jodoh ni kita tak boleh nak paksa. Betul. Kalau paksa pun belum tentu kita akan bercinta. Sebenarnya silap-silap nanti engkau berhubungan kelamin dengan makhluk tu, kita tak tahu. Jadilah perjanjian anak syaitan. Nak kan habis. Okey, baik, terima kasih Apek kerana sudi berkongsi. Sebenarnya 3 dengan penanggal tadi kan. Penangan 3 cerita dengan santai chill. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Dan pada korang yang mendengar dari awal sampai habis, thank you so much. Dan mungkin Apek ada sepatah 2 kata nak tinggalkan pesanan pada para pendengar. Okay, so saya first kali saya nak ucapkan terima kasih pada tim Santai Chill yang sudi kongsikan kisah saya ni pada luar sana lah. Sebab cerita saya tu saya tak war-warkan pada orang lain. Sebab saya rasa saya tak ada keyakinan diri lagi lah untuk share kepada orang. Cuma hari ni
apa yang saya share pada semua orang, saya harap semua ambil tibar dan berhati-hatilah dekat luar sana. Kemungkinan juga perempuan boleh pakai minyak dagu tu, kemungkinan juga memang ada lelaki yang pakai minyak dagu tu. Kita tak tahu kan, memang kita tak tahu orang yang jenis memakai dia macam mana. Cuma berhati-hatilah untuk memilih pasangan dekat luar sana. Okay. Mapek, kalau ada orang request nak part 2 ada ke? Oh, ada. Saya memang ikutkan saya banyak. Saya memang banyak sangat cerita. Saya ada kisah pocong, saya ada kisah toyol, memang banyak. Okay. Jadi macam biasa lah, kalau korang berminat nak dengar cerita Apek lagi, sila tinggalkan komen di kat bawah ni dan bagi tahu yang korang nak dengar lagi cerita Apek untuk part 2. Sebelum kita tamatkan video kali ni, suka untuk saya ingatkan bahawa dalam kelas Export Overseas Academy, korang akan belajar banyak benda tentang eBay. Dalam ni ada 5 chapter dan antara yang korang akan belajar adalah macam mana korang nak set up account eBay, macam mana nak cari produk yang sesuai dan macam mana nak withdraw duit ke Malaysia dalam USD. Ya, dan yang paling penting korang kena ingat, duduk dekat Malaysia gaji USD, Mat. Ya, betul. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.